Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita untuk bahagian ibadah unit solat berjemaah. Baik, sebelum ni kita telah pun kongsikan dan kita telah belajar tentang apa itu solat berjemaah dan apa hukumnya serta apakah cara niat dalam solat berjemaah. Baik, hari ini kita sambung lagi dengan syarat-syarat sah solat berjemaah. Maksudnya, jika kita dapat memenuhi syarat-syarat ini, maka solat jemaah yang kita lakukan itu dikira sah. Baik, apa dia? Yang pertama kita lihat daripada sebelah sini, makmum berniat mengikut imam. Maksudnya kita yang mengikut imam di belakangnya ini perlulah berniat ketika solat itu dengan lafaz mengikut imam ataupun menjadi makmum. Kita telah belajar sebelum ini. Yang seterusnya, makmum berada di belakang imam. Maknanya makmum tidak boleh berada di hadapan ataupun lebih depan daripada imam. Yang seterusnya, perbuatan makmum tidak mendahului imam. Maksudnya bila imam bergerak daripada satu rukun ke satu rukun yang lain, makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi makmum kena disebabkan dia yang mengikut, maka dia kena buat selepas imam buat. Yang seterusnya, makmum mengetahui pergerakan imam sama ada melihat imam, maksudnya dia nampak imam itu melakukan perbuatan dalam solat. Yang kedua, sama ada makmum itu mendengar suara imam, contohnya dia solat di tempat masjid yang besar, dia tidak nampak imam kerana ramai orang, jadi dia di belakang sana, tapi dia boleh dengar suara imam. Yang ketiga, sama ada dia melihat pergerakan makmum yang lain. Dia tidak nampak imam dan dia juga mungkin tidak dengar suara imam, tapi dia dapat melihat pergerakan makmum di hadapannya yang mengikut imam di hadapan sana. Yang seterusnya, lelaki yang baligh tidak boleh mengikut imam perempuan. Ini syaratnya. Jadi bila kita seorang lelaki yang sudah baligh, dia tidak boleh menjadi makmum kepada imam perempuan. Ya. Baik, yang terakhir, jarak makmum dengan imam tidak terlalu jauh. Baik. Jadi seterusnya, kita akan lihat lagi untuk kedudukan imam dan juga makmum ketika solat. Bagaimanakah cara kedudukannya? Jadi kalau kita solat berjemaah di masjid ataupun di rumah, kita perlu tahu perkara ini. Baik, yang pertama, kedudukan imam dan makmum sekiranya lelaki sesama lelaki. Sekiranya berdua sahaja. Imam lelaki, makmum juga seorang lelaki. Jadi kedudukannya begini. Kedudukannya begini. Imam di hadapan dan makmum yang lelaki itu di sebelah kanan imam tersebut tetapi belakang sedikit. Yang kedua, kedudukan imam dan makmum sekiranya imam lelaki dan makmumnya beberapa lelaki. Kalau tadi seorang sahaja, ini ramai. Jadi kedudukannya begini. Ya, ini yang seperti biasa kita lihat di masjid. Kemudian yang ketiga, kedudukan imam dan makmum. Sekiranya imam lelaki dan makmumnya seorang perempuan. Contohnya suami isteri kan, ibu dan ayah kita disolat di rumah berjemaah. Jadi kedudukannya imam lelaki di hadapan, perempuan di belakang. Dan yang kalau kita lihat di sini, makmum perempuan ini berada di sebelah kiri belakang. Dan boleh yang lebih tepat juga, perempuan itu makmumnya di belakang betul-betul kepada lelaki ini. Betul-betul di belakangnya. Baik. Seterusnya, kedudukan imam dan makmum. Sekiranya imam lelaki dan makmumnya seorang lelaki yang dewasa dan seorang makmum perempuan. Jadi macam mana kedudukannya? Begini. Ini kaedahnya. Yang kelima, kedudukan imam dan makmum. Sekiranya imam lelaki, sudah tentulah. Okey, kemudian makmumnya beberapa lelaki dewasa di belakang. Dan kemudian kanak-kanak lelaki di belakang dewasa. Dan beberapa perempuan dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan di belakang kanak-kanak lelaki sana. Ini kedudukannya. Yang keenam, kedudukan imam dan makmum. Kalau imam perempuan dan makmum seorang perempuan, sama macam lelaki sama lelaki. Dan kedudukan imam dan makmum, bila imam perempuan dan makmum semua perempuan, maka yang imam perempuan ini di hadapan sedikit, yang perempuan semua di belakang. Baik, kita lihat pula jenis-jenis makmum. Yang pertama ada makmum muafiq, yang kedua makmum masbuk. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Maksudnya
apabila imam angkat takbir mulakan solat, jadi makmum itu pun ikut sama. Dan dia kalau ikutkan tempoh masa, memang dia sempat baca surah Al-Fatihah ketika imam berdiri. Tetapi sekiranya jika imam telah rukuk, tetapi makmum muafiq belum selesai membaca Al-Fatihah, adakah dia boleh terus ikut imam rukuk ataupun dia perlu habiskan bacaan Fatihahnya? Maka jawapannya, dia hendaklah menghabiskan bacaan Al-Fatihah itu dan dia dibenarkan ketinggalan sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya, bila dia sedang membaca Al-Fatihah, dia belum habis baca lagi, imam pun sudah rukuk. Dan kemudian imam pun berdiri i'tidal. Dia masih belum habis lagi baca Fatihah. Dan kemudian imam pun sujud, maka barulah dia selesai membaca surah Al-Fatihah, maka dia boleh ikut terus imam. Dia pun rukuk, dia i'tidal dan dia sujud. Dia kejar perbuatan imam tadi dengan kadar tamakninah. Tetapi sekiranya imam sudah bangun daripada sujud, sedangkan makmum masih tidak selesai membaca Fatihah, maka hendaklah makmum muafiq itu memilih sama ada berpisah, maksudnya dia berhenti daripada mengikut imam, dia niat sembahyang seorang-seorang, ataupun dia memilih untuk mengikut imam. Tetapi rakaat itu tidak dikira sekiranya dia mengikut imam. Baik, seterusnya. Makmum yang kedua, makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Sekiranya imam sedang rukuk, maka makmum masbuk itu hendaklah terus bertakbiratul ihram serta niat untuk masuk solat, kemudian berdiri sekejap serta terus rukuk bersama-sama imam. Contohnya kita lihat dalam gambaran video ini. Dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia Dia baru masuk, dan dia membaca masuk, Fatihah jadi dia nak baca Al-Fatihah. Bila dia nak Jika baca dia Al-Fatihah, perlahan tiba-tiba membaca Fatihah, imam pun melakukan rukuk. ruku, Jadi apa perlu maka buat? ia Dia juga pun harus ikut saja mengikuti imam. juga, tidak ada masalah. Jadi dia perlu habiskan dia punya Fatihah, tidak perlu. Dia terus rukuk. Ini kalau dia memang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama dengan imam. Sekiranya dapat rukuk bersama-sama imam sekadar tamakninah macam tadi kan, maka dikira satu rakaat walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Itulah maksud makmum masbuk. Okey, kita sampai sini dahulu. Kita akan sambung lagi pada masa akan datang.